Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadat di dalam bulan Ramadan tahun ini. InsyaAllah pada kali ini Walid akan berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian satu tajuk yang berkaitan dengan Al-Quran, iaitu adab-adab membaca Al-Quran di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu di bawah tajuk galakkan memulakan bacaan Al-Quran dengan memohon perlindungan. Itu adalah salah satu daripada tajuk kecil yang ada di dalam bab ini. Galakkan kepada kita supaya kita sentiasa memulakan bacaan Al-Quran kita dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan yang dimaksudkan itu ialah al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Kata dia, apabila seseorang ingin memulakan bacaan Al-Quran, dia digalakkan memohon perlindungan, yakni isti'adzah, dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah itu maksudnya bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah galakan. Membaca isti'adzah sebelum memulakan membaca Al-Quran adalah satu galakan dan disebut sebagai mustahab, satu perkara yang amat dituntut dan disukai di dalam syarak. Kata dia, yang dinyatakan yang dinyatakan oleh jumhur ulama iaitu majoriti di kalangan ulama telah menyatakan sedemikian, iaitu digalakkan kepada kita membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Ini adalah termasuk di dalam adab ketika mana kita nak membaca Al-Quran. Salah seorang salaf, dia pernah berkata, kata dia, hendaklah membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ayat ini daripada Suratul Nahl ayat 98. Apa yang Allah sebut dalam ayat ini masyhur di kalangan pembaca-pembaca Al-Quran. Allah sebut, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan, iaitu yang dimaksudkan perlindungan di situ ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama bersetuju mengatakan kita ini dituntut ataupun disunatkan membaca isti'adzah sebelum memulakan bacaan Al-Quran kita. Ini termasuk di dalam adab. Menurut jumhur ulama, ayat ini bermaksud apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat bacaan isti'adzah seperti yang kami sebutkan, kata An-Nawawi, ramai salaf membaca a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Maksudnya, aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. Baik, di sini kita dapati ada dua jenis bacaan isti'adzah. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Dua bacaan yang telah diamalkan oleh para salaf. Maka kata dia di sini, ungkapan ini tiada masalah. Ungkapan yang kedua ini, iaitu a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim, tiada masalah.
Namun dia kata yang terpilih iaitu yang mukhtar, yang terpilih di kalangan para ulama ialah bacaan yang pertama, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang terpilih, maksudnya bacaan itu yang lebih ramai ulama beramal dengannya. Adapun nak membaca a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, yang ni dia sebut dah tadi, tidak ada masalah. Di antara dua tu, maka dua-dua tu boleh baca, tapi dia kata bacaan yang pertama lebih terpilih di kalangan ulama. Baik. Kemudian dia kata galakkan memelihara bacaan pada setiap awal surah. Baik, tadi kita dah bincang tentang isti'azah. Disunatkan setiap kali kita nak memulakan bacaan Al-Quran. Dan juga kalau kita bincang sedikit dalam masalah fiqh salat, kata An-Nawawi di dalam Al-Azkar, membaca isti'azah ini pada rakaat pertama di dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah, hukumnya sunat secara ijma' ulama. Okey, secara ijma'. Apa yang dimaksudkan dengan ijma'? Maksudnya di kalangan mujtahidin. Mujtahidin itu ialah antaranya imam-imam kita yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita patah balik yang lebih atas ataupun lebih senior lagi, Auza'i, dan seumpama mereka lah. Jadi mereka adalah mujtahidin. Di kalangan mereka telah pun bersepakat, apabila mereka bersepakat disebut dengan ijma'. Maka An-Nawawi menyebutkan ijma' di kalangan para ulama bahawa sunat hukumnya membaca isti'azah sebelum memulakan bacaan Al-Fatihah di dalam salat pada rakaat yang pertama. Itu secara ijma', dituntut, disunatkan. Adapun pada rakaat yang kedua, sebahagian ulama mengatakan masih sunat, sebahagian ulama mengatakan tidak disunatkan lagi dah. Adapun dalam mazhab kita Syafi'i masih disunatkan di dalam semua rakaat, setiap rakaat. Kalau kita terlupa nak baca pada rakaat pertama, maka dituntut untuk kita membacanya pada rakaat yang kedua, iaitu al-isti'azah yang telah kita bincangkan tadi. Maka kita boleh baca dalam dua-dua wajah ni, kita boleh baca dua-dua cara ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan yang kedua a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Dan kita dah faham tadi bahawa An-Nawawi mengatakan yang terpilih ialah yang pertama, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka itulah yang lebih aula untuk kita baca dalam salat sebelum memulakan bacaan Al-Quran. Adapun a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, kita amallah juga di waktu-waktu seperti mana yang direkodkan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna di dalam ma'thurat. Dia memulakan ma'thurat dia, susunan ma'thurat dia dengan a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian galakkan memelihara bacaan pada setiap awal surah, iaitu kata dia pembaca Al-Quran digalakkan supaya memelihara bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surah selain surah Bara'ah, iaitu surah Taubah. Kerana kebanyakan ulama mengiranya sebagai satu ayat Al-Quran apabila ia ditulis dalam mushaf pada setiap awal surah, melainkan surah Bara'ah, iaitu surah Taubah. Jika dia membaca basmalah, maka dia mensabitkan bacaan lengkap khatam Al-Quran atau suatu surah. Jika dia tidak membaca basmalah, maka dia meninggalkan sebahagian ayat Al-Quran di sisi kebanyakan ulama. Menurut jumhur ulama, iaitu majoriti ulama, Bismillah ini dikira sebagai ayat sebahagian daripada Quran. Maka setiap surah disuruh kita menjaga atau memelihara bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulakan surah yang seterusnya, melainkan surah Taubah, iaitu Bara'ah. Di dalam hal ini, untuk membaca surah Taubah, kita tidak dituntut untuk membaca basmalah.
Okey. Kita tidak dituntut untuk membaca basmalah. Selain daripada itu, kita memang digalakkan ataupun disuruh supaya menjaga ataupun memelihara bacaan bismillah ini pada setiap surah, bermula daripada Al-Fatihah sampailah An-Nas, kecuali surah Bara'ah. Okey, kecuali surah Bara'ah. Jadi ini adab yang kedua. Pertama tadi kita bincang tentang isti'azah. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Cuma di sini sukalah untuk Walid sebutkan sikit berkaitan dengan tajwid ataupun makhraj huruf ataupun sifatul huruf, yang mana mungkin ada sebahagian di kalangan setengah orang dia terlepas pandang, ataupun orang sebut take for granted lah, dia tak ambil kisah sangat tentang makhraj ni. Jadi menyebabkan dia terlepas pandang dalam dalam masalah menyebut huruf-huruf Al-Quran secara tepat. Salah satunya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan, contohnya kalau orang baca dalam ketika majlis tahlil misalnya, ataupun orang baca selepas solat, ataupun ada kemungkinan besar orang yang dah biasa lalai dalam bacaan untuk menjaga makhraj ni, maka kemungkinan besar dia akan lalai juga di dalam solat, iaitu dalam menjaga makhraj. Satu saja contoh yang Walid nak kongsi di sini ialah Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dengan huruf ba. Sifat ba ataupun makhraj ba ni, sebelum kita menyebut ba, kita mesti katuk, tutup dulu, temukan dua bibir mulut atas dan bawah sebelum membunyikan huruf tersebut. Contoh ba, kita tutup dulu, lepas tu baru keluar suara membunyikan huruf tersebut. Tapi yang dikatakan orang-orang yang lalai tadi, dia tak ambil kisah sangat, dia tak mula dengan ba. Kalau perasan sahabat-sahabat sekalian, ramai orang mula dengan sin, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dia mula dengan sin. Jadi ini perkara yang penting lah untuk kita jaga-jaga, supaya bacaan kita itu sah dan tepat seperti mana yang diriwayatkan daripada bacaan Nabi SAW. Kita tidak mungkin sempurna, tapi kita berusaha untuk menuju ke arah yang lebih baik ataupun lebih sempurna. Insan yang lebih sempurna ataupun paling sempurna dalam membaca Al-Quran secara khususnya, dan yang paling sempurna dalam segala hal secara umumnya ialah Nabi SAW. Selain daripada Nabi, kita semua ada kelemahan, maka oleh sebab itulah kita ini dituntut dengan satu perkara, iaitu fadzakkir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan, sesungguhnya engkau itu pemberi peringatan. Kita saling ingat memperingati. Demikianlah yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, boleh akan kongsikan sebagai penutupnya, iaitu memuliakan Al-Quran. Boleh akan ringkaskan supaya kita jimatkan masa, iaitu memuliakan Al-Quran. Dia kata antara isu yang perlu diambil berat dan diberi penegasan ialah memuliakan Al-Quran pada beberapa perkara yang diambil ringan oleh sebahagian mereka yang lalai daripada kalangan para pembaca Al-Quran secara beramai-ramai. Antaranya, yang pertama sekali, tidak ketawa. Kalau kita ni duduk dalam majlis bacaan Yasin secara beramai-ramai, ataupun majlis khatam Quran secara beramai-ramai, ataupun majlis majlis syarahan yang mana majlis tersebut dimulakan dengan bacaan Al-Quran, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran lah. Jadi di sini perlu kita bagi perhatian ketika mana majlis nak dimulakan. Contoh, selalunya orang buat majlis syarahan, majlis apa-apa majlis lah, tak kira. Ada sebahagian majlis yang diletak dalam tentatif tersebut. Yang pertama sekali, bacaan Al-Quran sebagai pembuka majlis. Maka dijemputlah seorang untuk membaca Al-Quran.
Padahal majlis itu bukan majlis tilawah Quran, bukan musabaqah Al-Quran, dia majlis biasa, tapi diletakkan dalam tentatif. Salah satunya, yang pertama sekali, ada bacaan Al-Quran. Perlu kita beringat di sini, ketika mana bacaan Al-Quran itu dilaungkan, yang pertama sekali kita kena berhenti, duduk diam-diam dan tak boleh bersembang. Ini adalah adab yang perlu kita jaga. Yang disebut di sini supaya kita jangan ketawa, jangan buat bising, jangan bercakap-cakap semasa Al-Quran dibacakan, kecuali kata-kata yang perlu sahaja. Sangat perlu bila kita nak kena bercakap sikit dengan sahabat kita ke apa, pen dia jatuh ke, duit dia jatuh, kita nak kena sebut benda tu, dibenarkan. Dalil dia ialah wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Suratul A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ini adalah perintah daripada Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, kata, apabila dibacakan Al-Quran, yang pertama sekali hendaklah fastami'u lahu, hendaklah kamu dengar betul-betul. Istami' ni maksudnya dengar sambil kita bagi perhatian. Itu maksud istami'. Dia tak sama dengan isma'. Isma' itu suruh dengar, tapi kalau tak bagi perhatian pun tak apa, just dengar saja. Tapi istami'u maksudnya dengar dan beri perhatian sehingga kamu faham. Itu maksud dia. Wa ansitu, dan diam. Ada dua arahan di sini, kena dengar elok-elok dan diam. Maka arahan Al-Quran ini menyebabkan para ulama bersetuju mengatakan antara adab ketika mana Al-Quran dibacakan, kita tak boleh bercakap, tak boleh bersembang, tak boleh buat kelakuan yang tidak munasabah dengan Al-Quran yang sedang dibacakan itu. Oleh sebab tu kita nak pesan di sini, kalau kita nak pasang Al-Quran dalam kereta dan memang kita pun nak bersembang lah dengan suami isteri, nak bersembang ataupun kita nak bersembang dengan rakan di sebelah, tutup Al-Quran, kita sembang. Okey, tutup Al-Quran, kita sembang. Kalau kita nak pasang Al-Quran, semua orang dalam kereta kena diam, kena turut perintah Al-Quran sendiri, iaitu apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu diam, atau hendaklah kamu dengar betul-betul, dan hendaklah kamu diam. Itu dia. Ini selalu orang silap sikit kan. Contoh, tengah bawa kereta, radio pasang Al-Quran sebelum azan contohnya, masa tu diam. Kalau nak bercakap juga, tutup radio. Itu saja. Baik. Dalam sebuah hadis dia kata, innahu kana idza qara'a al-Quran la yatakallamu hatta yufraghu mimma arada an yaqra'ahu. Apabila beliau membacakan Al-Quran, beliau tidak berkata-kata sehingga ayat yang dia ingin selesai dibacanya. Iaitu siapa ni? Abdullah bin Umar. Ini adalah salah satu sifat yang diriwayatkan, iaitu sifat Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ni bila dia baca Quran, dia tidak akan berkata-kata sehinggalah dia selesaikan satu-satu ayat yang dia nak baca tu, baru dia bercakap dengan orang lain. Okey. Jadi jelas di sini Al-Quran ada adab-adabnya yang sangat banyak. Maka dalam kesempatan yang ringkas ini, kita ambillah beberapa pengajaran. Muliakan Al-Quran dengan adab-adab yang disebutkan tadi. Kemudian kita ni disuruh menjaga bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Quran. Kemudian kita juga digalakkan supaya memulakan bacaan Al-Quran kita dengan membaca isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Moga-moga ada banyak manfaat untuk perkongsian kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.